Assalamualaikum, salam Euro, salam PKP. Apa khabar sahabat-sahabat? Terima kasih kerana menonton video saya pada kali ini. Baik, seperti dijanjikan, saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat pemain-pemain yang saya rasakan boleh meledak pada pusingan suku akhir ini, dan juga cara penggunaan chips wildcard ataupun limitless di pusingan quarter final ini. Baik, jom kita lihat. Baik, apa yang ada di hadapan sahabat-sahabat sekarang ialah overview pusingan suku akhir yang akan berlangsung, yang mana kita ada quarter final 1 sehingga quarter final 4. Sahabat-sahabat juga sedia maklum bahawa pemenang quarter final yang pertama akan bertemu dengan pemenang quarter final yang kedua untuk semi final yang pertama, manakala pemenang quarter final yang ketiga akan bertemu dengan pemenang quarter final yang keempat bagi semi final yang kedua. Baik, yang penting di sini untuk perspektif fantasi, sahabat-sahabat kena pastikan pemain-pemain di bangku sahabat-sahabat adalah pemain yang datangnya daripada pasukan yang bermain di quarter final 3 dan quarter final 4, kerana kita ingin menggunakan advantage jendela pertukaran, substitution window. Pemain-pemain di bangku simpanan ni ialah sebagai backup sekiranya pemain-pemain pilihan sahabat-sahabat di quarter final 1 dan 2 flop ataupun blank. Jadi ini akan sangat membantu. Baik, sebentar lagi saya akan pergi satu persatu setiap quarter final 1 sehingga quarter final 4. Baik, sebelum tu saya ingin kongsikan kepada sahabat-sahabat strategi bagaimana kita ingin memilih pemain bagi pusingan suku akhir ini. Baik, kita ada 8 pasukan yang layak ke pusingan suku akhir currently. Baik, saya cadangkan kita menggunakan kaedah 50-50, di mana untuk setiap pasukan kita ambil hanya 2 orang pemain. Baik, kita ada 8 pasukan. Jika setiap pasukan kita ambil 2 pemain, kita ada 16 orang pemain. Ya, saya tahu dah lebih. Jadi, saya fikirkan ada satu pasukan yang sahabat ambil hanya seorang sahaja pemain, dan saya cadangkan pemain tersebut ialah dari pasukan yang sahabat-sahabat rasa chances untuk mereka ke pusingan semi-final adalah rendah. Oleh itu, setelah sahabat-sahabat pilih pemain seorang tu, secara overview, sahabat-sahabat ada 7 pasukan. Setiap pasukan 2 orang pemain dan satu pasukan hanya seorang pemain sahaja. Baik, apa guna strategi ni? Baik, untuk ke pusingan semi-final confirm hanya 4 pasukan sahaja. Jadi 4 darab 2, sahabat-sahabat dah ada 8 orang pemain untuk ke pusingan semi-final. Mesti ada yang cakap, 8 je, kita nak 15 kalau boleh. Baik, bahagian tu saya dah cover. Untuk Euro Fantasy, semua manager akan dihadiahkan 5 free transfer untuk menguruskan pasukan di pusingan semi-final. Jadi, tadi sahabat-sahabat dah ada 8 pemain, tambah lagi 5 pemain daripada free transfer. Jadi, sahabat-sahabat dah ada 13 orang pemain dalam pasukan fantasi sahabat-sahabat. Jadi, sekiranya perlukan lagi 2 orang pemain, sahabat-sahabat hanya perlu membuat 2 hit sahaja. Baik, mungkin ada yang cakap, kena juga buat hit, orang tak nak buat hit. Baik, saya tanya sahabat-sahabat, sahabat-sahabat tanya diri sahabat-sahabat, mana sahabat-sahabat nak buat 2 hit untuk dapatkan 15 pemain, ataupun sahabat-sahabat buat 8 ke 9 hit bertaruh untuk dapatkan 15 orang pemain menghadapi pusingan semi-final. Tepuk dada, tanya selera. Saya hanya berkongsi pandangan strategi sahabat-sahabat yang memilih. Sebab saya dah terkena dengan pemain Netherlands, saya borong sekali 4, sekali Netherlands out dengan saya terkapai-kapai. Jom kita tengok setiap quarter final dan pemain-pemain yang mungkin boleh memberikan poin yang tinggi kepada sahabat-sahabat bagi pandangan saya. Jom kita lihat. Baik, untuk pusingan quarter final yang pertama, pemain-pemain pilihan saya untuk pasukan Switzerland, forward mereka Seferovic, bahagian midfield Zuber, dan akhir sekali ialah Shaqiri. Saya lihat 3 pemain ini yang banyak berada di focal point setiap gerakan serangan yang dilakukan Switzerland. Baik, untuk pemain Spanyol, saya ada 3 juga pemain yang saya boleh cadangkan. Yang pertama, Sarabia, midfield pasukan Spain, Ferran Torres, juga bahagian midfield, dan juga yang terakhir ialah Jordi Alba, yang saya rasakan untuk perlawanan yang lepas dia hanya direhatkan, dan untuk kali ini saya rasa dia akan diturunkan. Tetapi yang saya betul-betul yakin ialah 2 pemain tadi, iaitu Sarabia dan Ferran Torres, yang mana walaupun mereka bermain sebagai midfield, tetapi di dalam permainan sebenar mereka lebih banyak duduk di bahagian serangan. Mereka lebih banyak berada di posisi striker. Jadi ini mungkin membantu sahabat-sahabat bagi pusingan quarter final ini. Baik, untuk quarter final yang kedua, perlawanan di antara Belgium dan Itali. Baik, sebelum kecederaan yang dialami oleh Eden Hazard dan Kevin De Bruyne, 3 pemain di dalam otak saya daripada Belgium ialah Lukaku, Kevin De Bruyne dan Eden Hazard. Setelah mendapat
berita kecederaan mereka, pilihan saya bagi pemain Belgium ialah Lukaku, Thorgan Hazard dan Thomas Meunier. Baik, untuk pasukan Itali, secara peribadinya ada lebih daripada 3 pemain, tetapi saya hanya bagi 3 saja pemain, iaitu Immobile, Berardi dan Spinazzola. Baik, secara peribadi mungkin Berardi akan direhatkan kerana prestasi Chelsea yang begitu baik semasa pusingan kalah mati. Jika sahabat-sahabat kurang senang dengan kedudukan pemain yang saya cadangkan 50-50 ni, saya cadangkan bahagian midfield ambil Insigne. Insigne confirm bahagian kiri tiada saingan. Baik, untuk quarter final yang ketiga, perlawanan di antara Czech Republic dan Denmark. Baik, untuk pasukan Czech Republic, pemain pilihan saya ialah Cech, forward mereka, midfield mereka T. Holz, dan akhir sekali ialah Kufal, pertahanan mereka. Kerana saya lihat Kufal banyak mengambil free kick semasa perlawanan menentang Netherlands, jadi ada kemungkinan mendapat point assist di situ. Baik, bagi Denmark pula, pemain yang berada di dalam fikiran saya ialah Mehle, bahagian pertahanan, Damsgaard, bahagian midfield, dan Dolsberg, forward mereka. Bagi Dolsberg, ada kemungkinan dia akan rotate dengan Poulsen, jadi 50-50. Saya pun tidak pasti siapa yang akan menjadi first 11, tetapi sekiranya Dolsberg menjadi first 11, banyak attacking point yang boleh diberikan oleh pemain ini. Baik, untuk quarter final yang terakhir, quarter final yang keempat, iaitu perlawanan di antara Ukraine dan England. Baik, untuk pasukan Ukraine, pemain pilihan ialah Yaremchuk, forward mereka, bahagian midfield Yarmolenko, dan bahagian pertahanan Zinchenko. Yang menariknya, Zinchenko bermain di bahagian midfield walaupun disenaraikan sebagai defense. Baik, bagi pemain England, pemain cadangan saya ialah yang pertama Raheem Sterling, yang kedua pertahanan mereka Luke Shaw, dan yang terakhir pertahanan mereka juga John Stones. Kenapa tiada Harry Kane? Kerana Jack Grealish masih tidak menjadi pemain utama bagi pasukan England. Sekiranya Jack Grealish menjadi kesebelasan utama, confirm saya akan ambil Harry Kane. Sekarang kedudukan Jack Grealish masih samar-samar, jadi saya tak berani mengambil risiko lagi sebab dah pusingan quarter final. Jadi 3 pemain tadi saja yang saya rasakan boleh memberi pulangan point kepada sahabat-sahabat. Baik, sekiranya saya mempunyai wildcard, ini ialah pemain pilihan saya untuk menghadapi pusingan quarter final, di mana saya lebihkan nisbah pemain England kerana saya yakin dengan pertahanan England. Baik, itu saja perkongsian dari saya. Saya harap dapat membantu sahabat-sahabat untuk kepusingan suku akhir. Sekali lagi, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Baik, apa tagline kita? Saya hanya berkongsi pandangan, saya bukan sipu. Assalamualaikum.